Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua warga FSM yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada Puan Dekan, seterusnya kepada semua pengurusan fakulti, ketua-ketua jabatan, seterusnya rakan-rakan pensyarah yang saya hormati sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi tentang pengemaskinian performa dan juga berkaitan dengan student learning time yang berkaitan dengan perkara yang telah pun dipersetujui dalam PKPA khas yang berlangsung pada hari Isnin yang lalu. Jadi pembentangan saya ini berkisar daripada keputusan yang dibuat. Okay, dalam perkongsian saya pada hari ini, pagi ini iaitu 3 perkara, iaitu tentang isu-isu dalam kita nak menghadapi semasa keadaan COVID-19 ini, isu-isunya. Yang seterusnya adalah apakah persediaan penyelaras ataupun pensyarah kursus, dan yang ketiga adalah untuk pengemaskinian performa. Jadi ada 3 perkara dan yang ketiga itulah yang akan kita lakukanlah, yang maksudnya yang hasilnya akan dilihat. Jadi isu-isu yang timbul adalah sebagaimana kita maklum, sekarang kita telah pun berada di PKP fasa keempat dan yang akan berakhir pada 12 Mei. Dalam pada itu 3 hari lepas JPT telah pun mengeluarkan surat kepada semua universiti awam dan juga swasta memaklumkan bahawa universiti dilarang untuk memanggil kembali semua pelajar untuk universiti ataupun institusi pengajian tinggi sebaik sahaja PKP tamat. Jadi ini satu indikator yang menunjukkan bahawa tidak akan ada pertemuan bersemuka dengan pelajar sebaik saja PKP tamat. Jadi untuk persediaan ini bermaksud kita perlu menjalankan sesi PNP kita tanpa bersemuka. Itu adalah satulah yang kita kena ambil daripada ataupun kita perlu bertindak daripada surat makluman tersebut. Melihat kepada keadaan tersebut, untuk semester ini kita ada lagi 9 minggu kuliah yang berbaki. Dan pada masa yang sama, tiada lagi pelajar di UPSI kerana hari ini adalah hari di mana pelajar-pelajar yang tidak pulang semasa bermulanya PKP, hari ini mereka mula dihantar pulang dan dalam tempoh 3 bulan 6 iaitu bila semester kita disambung, pada ketika itu boleh dikatakan tiada pelajar di UPSI. Okey, bila pelajar tiada di UPSI bermaksud mereka pulang ke kampung halaman. Bila pulang ke kampung halaman akan timbul satu isu yang baru iaitu pelajar tiada capaian internet. Itu antara isu yang kita perlu lihat dan kita perlu selesaikan untuk kita bagaimana kita nak menyelesaikan masalah untuk menyampaikan ilmu ataupun memastikan PDP kita berjalan dalam keadaan pelajar tiada capaian internet. Seterusnya, tidak pasti bagaimana hendak menjalankan PDP. Itu dalam antara isunya juga. Sebab sebelum ni kita kata nak on ke, macam bersemuka ke ataupun nak online ke, boleh ke online, dapat ke dan sebagainya itu adalah antara isu yang tidak pasti. Seterusnya, isu-isu kena buat perubahan ke? Adakah boleh kami buat perubahan? Sejauh mana kami boleh buat perubahan? Itu antara isu yang bermain di fikiran para pensyarah. Kemudian proses, ada ke proses tertentu? Ada ke guideline tertentu dan sebagainya kan? Itu antara yang bermain juga di fikiran pensyarah. Dan seterusnya, adakah pengajar ataupun pensyarah bersedia? Itu juga antara isu. Mungkin sebelum ni kita lebih mudah dengan pelajar kita secara online, tapi pelajar berada di PSI. Tapi sekarang ni mungkin kita perlu ada pengkaedahan yang lain, dan adakah kita bersedia? Dan satu lagi, pelajar. Adakah pelajar bersedia? Bagaimana keadaan mereka? Jadi kita dah dalam tempoh PKP ini kita menerima pelbagai perkongsian daripada rakan-rakan, sama ada bentuk kartun dan sebagainya. Macam mana nak dibuat kelas ataupun mesyuarat dalam keadaan semua orang di tempat yang sama, yang menangis dan sebagainya, bagaimana nak berlaku sebab pelajar kita pun dia ada keluarga, so mungkin mereka ada adik, abang dan sebagainya.
Jadi itu antara isu-isu yang perlu kita sebagai pensyarah perlu kena pasti dan kita cuba selesaikan untuk memastikan PNP kita berjaya. Okey, so apakah persediaan penyelaras khusus untuk menghadapi keadaan ini? Okey, so apa yang nak disediakan sebelum kita bermula adalah untuk mendapat maklumat pelajar dan juga untuk mengemaskini performa. Jadi itu antara persediaan awal yang perlu kita buat. Okey, untuk maklumat pelajar, untuk makluman juga, bermula pada hari Isnin yang lalu, dekan-dekan fakulti telah pun memanjangkan kepada semua pengurusan fakulti dan seterusnya disampaikan kepada pensyarah-pensyarah untuk memanjangkan soal sidik tersebut kepada pelajar untuk kita mengenal pasti beberapa keperluan pelajar. Termasuklah antaranya adalah lokasi. Sebab insya-Allah kita berhubung baik dengan KPT dan KPT cuba berunding dengan telco untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang spesifik, lokasi yang spesifik untuk diadakan bantuan sekiranya tidak ada internet di kawasan tersebut. Mereka meletakkan portable dan sebagainya, itu antara perkara yang sedang diusahakan. Jadi maklumat pelajar yang tidak yang tepat itu adalah sangat penting dan insya-Allah soal sidik itu akan berakhir hari ini dan harapnya ramai pelajar dapat memberi maklumat. Tetapi isunya kalau pelajar tu tak beri maklumat, maksudnya kena ada cara lain lah untuk kita kena pasti. Mungkin ini adalah antara pelajar-pelajar yang tidak mendapat capaian internet, maka mereka tidak mendapat WhatsApp daripada pensyarah. Jadi mungkin kita kena pastilah bagaimana nak ada banyak cadangan untuk kita SMS-kan dan sebagainya untuk pelajar ini. Kita kena pasti di manakah lokasi mereka dan sudah pasti kalau pelajar-pelajar ini mereka tidak dapat capaian internet lah kalau mereka tidak dapat langsung menerima maklumat daripada kita. Seterusnya, selain daripada keboleh capaian internet, maklumat lain yang perlu dikenal pasti adalah kelajuan internet pelajar, sebab dalam contoh keadaan sekarang kita sedang bertelekonferens yang kita menggunakan masa nyata ataupun real time. Kelajuan internet yang tinggi adalah diperlukan. Sekiranya rendah, maka mungkin di pihak sana ada yang mendengar suara saya terputus-putus. Jadi mungkin mendengar selain mungkin bukan perkataan yang penuh, kalau apa mungkin dengar sahaja. Seterusnya adalah preference ataupun kecenderungan pelajar. Apakah kecenderungan pelajar untuk mereka belajar secara online? Soalan itu adalah lebih kepada online lah, sebab kalaulah remote learning ataupun pembelajaran yang jarak jauh ataupun yang dia remote ini bermaksud dia di luar capaian kita, kita perlu memberi bahan sahaja kepada mereka lah, itu dah pilihan. Tetapi kalau preference ni banyak benda yang kita kena tahulah. Untuk makluman, berdasarkan data yang ada sekarang, lebih kurang 8,000 yang telah mengisi daripada 20,000 lebih pelajar pelajar UPSI. Datanya memang konsisten daripada awal. Pelajar gemar untuk berada di depan skrin antara 40 hingga 60 minit, iaitu konsisten, dan saya rasa ini juga konsisten dengan dapatan daripada Jabatan Biologi juga, yang pelajar-pelajar memilih prefer kepada screen time 40 hingga 60 minit. Dan seterusnya adalah kepelbagaian pelajar. Kepelbagaian pelajar ini kita melihat apakah keperluan-keperluannya, dan pada ketika ini inilah sebenarnya yang betul-betul yang dikatakan personalized learning sebenarnya. Sebab kalau dulu dalam keadaan pelajar memang di sekitar kita, pelajar mengelilingi kita, memang agak sukar kita memikirkan bagaimana nak melakukan personalized learning. Tetapi dalam keadaan sekarang memang sebenarnya ini adalah memang keadaan yang memang kita boleh laksanakan personalized learning dan juga personalized assessment. Seterusnya perubahan perancangan PDP, apa yang boleh berubah tentang isu penjajahan konstruktif dan juga
SLT. Okey, ini merujuk kepada email yang telah pun dikeluarkan oleh pihak BPQ pada hari Isnin jam 3.4 macam tu, yang telah pun merujuk kepada keputusan JKPA kali 179 bilangan 12 2019 ya, pada bulan Januari tahun lepas 2019 telah mengatakan apakah perubahan-perubahan yang boleh dibuat dalam proforma. Yang pertama adalah kaedah pengajaran dan pentadsiran. Yang kedua adalah kemahiran yang boleh dipindahkan, kandungan khusus, pengagihan jam pembelajaran pelajar SLT tetapi CLO weightage mesti dikekalkan, keperluan khas atau sumber untuk menyeraikan khusus, rujukan dan maklumat lain. Okey, saya pergi kepada yang pertama, kaedah pengajaran dan pentadsiran. So dalam keadaan sekarang, kaedah bersemuka itu antara perkara yang perlu kita lihat untuk kita buat perubahan sebab boleh dikatakan semasa kita merancang, kita sering meletakkan bersemuka itu face to face. Jadi ada beberapa minggu sahaja kadang-kadang kita membuat e-learning. Jadi yang perkara inilah daripada minggu 6 sampai minggu ke-14 kita perlu merancang bagaimana kita nak menyampaikannya. Adakah kita nak buat secara e-learning ataupun kalau 70-60% daripada pelajar kita tak dapat capaian ataupun mempunyai capaian sangat rendah. Bagaimanakah cara kita nak menyampaikan bahan-bahan pengajaran kita dan seterusnya. Dan seterusnya adalah pentadsiran. So pentadsiran ini adakah kalaulah khusus kita melibatkan khusus peperiksaan akhir, adakah kita masih nak melaksanakan peperiksaan akhir? Jadi kalaulah dalam keadaan begitu nak membuat peperiksaan akhir, bagaimana kita nak mentadbir peperiksaan akhir. Namun begitu adalah tidak digalakkan untuk kita menjalankan pentadsiran akhir pada ketika ini dalam keadaan sukar untuk kita nak menjamin kesahan, kebolehpercayaannya dalam pelaksanaan tersebut, di mana pelajar berada di merata-rata tempat dan kalaupun kita nak menggantikannya mungkin open book test dan juga mungkin projek khas boleh diberikan kepada pelajar untuk menggantikan peperiksaan akhir. Jadi kita merujuk kepada pentadsiran akhir. Di sini pentadsiran akhirlah kita mengubah kepada pentadsiran akhir. Jadi kemahiran yang boleh dipindahkan ini kalaulah ia berlaku di awal semester sebab untuk kemahiran yang kita tengok nak dipindahkan, tapi yang ini sebenarnya kadang-kadang tidak diukur kemahiran yang boleh dipindahkan sebab yang diukur adalah yang berada di dalam CLO. Seterusnya kandungan khusus. Pada ketika ini yang menjadi keutamaan kita semasa merancang adalah pencapaian CLO itu sendiri. Jadi dari segi kandungan itu kita boleh minimumkan dari segi menumpukan kepada semua topik, tetapi lebih kita tumpukan kepada pencapaian hasil pembelajaran. Dan pencapaian hasil pembelajaran kalau saya merujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh MQA pada 29 Mac yang mengatakan bahawa diberi diskaun lah di mana 70 hingga 80% dengan minimum kita mencapai hasil pembelajaran tersebut dari segi SLT ni lah kita rancang contohnya untuk 3 kredit 120, tetapi dalam keadaan begini mungkin pelajar hanya boleh melaksanakan 70 hingga 80% sahaja daripada apa yang kita telah rancang. Jadi itu dibenarkan Seterusnya pengagihan jam pembelajaran pelajar ataupun SLT. Yang ini adalah SLT yang sedia ada yang kita telah pun rancang iaitu kita ada guided, non-guided, kita ada face to face, kita ada practical. Jadi masa-masa ataupun jam pembelajaran pelajar ini boleh kita agihkan semula. Kita agihkan semula bersesuaian dengan pendekatan yang telah pun kita pilih semasa kita merancang kaedah pengajaran dan pentadsiran. Tetapi CLO weightage tidak boleh diubah. Dia mesti kekal. Kalaulah satu-satu CLO itu 40%, maka
CLO tersebut mesti dikekalkan ya. Kemudian keperluan khas atau sumber untuk menyampaikan kursus. Contohlah ya, kalau macam kita di Fakulti Sains Matematik ini ada banyak keperluan-keperluan khas, contohnya yang melibatkan makmal dan sebagainya. Jadi sebelum ini sumber-sumbernya mungkin dari makmal, ya, mungkin melibatkan kerja makmal. Tetapi dalam keadaan sekarang kita perlu mengenal pasti apakah sumber-sumber yang ada di sekeliling pelajar kita yang mereka boleh gunakan untuk membantu mereka mencapai hasil pembelajaran yang telah pun ditetapkan. Yang ini kita boleh ubah, dan seterusnya adalah rujukan. Okay, jadi rujukan kita dulu mungkin kita banyak memberi rujukan dalam bentuk buku, tapi dalam keadaan sekarang mungkin kita boleh mengubah rujukan-rujukan selain pada buku untuk 5 minggu yang pertama, kita untuk 9 minggu lagi mungkin kita boleh tambah dengan senarai-senarai e-book ataupun bahan-bahan lain ya. Pihak Perpustakaan Tuanku Bainun mempunyai senarai yang banyak ya untuk e-book dan juga untuk Fakulti Sains Matematik dan juga berkaitan dengan sains teknologi. Saya telah berkongsi ya dengan TDA dan juga ketua-ketua jabatan senarai ya buku-buku ataupun e-book yang boleh diperolehi secara online. Dan juga sekiranya pensyarah mengenal pasti mana-mana MOOC yang boleh diikuti oleh pelajar, ya, maksudnya pelajar masuk saja MOOC, sebab sekarang ni dalam tempoh sekarang banyak platform MOOC yang telah dibuka secara percuma untuk pelajar mengikuti MOOC. Jadi kalaulah kita mengenal pasti MOOC tersebut boleh digunakan untuk sebagai rujukan, maka boleh dimasukkanlah di situ, ataupun memang pensyarah nak masukkan dia sebahagian daripada material untuk pelajar masuklah, tapi kalau kata sebagai material, maka pensyarah kena masuk sekali dalam tu untuk pensyarah pun tahu apa yang pelajar mereka sedang ikuti. Namun begitu untuk MOOC ni kita kena hati-hatilah kalau kita ada ramai pelajar yang tidak dapat online, maka kita tak boleh nak mengeneralisasi bahawa semua pelajar dapat melakukannya. Jadi sebab tu kita kena ambil kira semua perkara sebelum kita nak buat perubahan ini, dan juga sebarang maklumat tambahan yang lain. Okey, seterusnya tentang isu penjajaran konstruktif. Sebagaimana kita maklum bahawa penjajaran konstruktif ataupun constructive alignment yang diutarakan oleh BIGS pada tahun 2003 telah menggariskan keperluan untuk menjajarkan hasil pembelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya pentaksiran. Jadi untuk memastikan kesejajaran ini, dengan memastikan kesejahterahan ini, kita dapat menghasilkan satu pembelajaran yang konstruktif ataupun yang yang lebih yang lebih berstruktur dan dia sejajar di antara satu sama lain ya, yang lebih boleh dikatakan lebih adil kepada para pelajar, sebab dia ditentukan apa sahaja bentuk pengajarannya, apa sahaja bentuk pentaksirannya adalah berasaskan kepada hasil pembelajaran yang nak dicapai. Okey, seterusnya saya merujuk kepada laporan constructive alignment yang diambil dari IMS ya. So kita ada beberapa hasil pembelajaran yang nak dicapai ya, yang itu kita ada, dan kita ada LO weightage. Jadi LO weightage ini tidak boleh diubah ya. Jadi kolom yang seterusnya tidak boleh diubah, tetapi teaching and learning activities dan juga assignment details ini boleh diubah. Dalam sekiranya kalau kita nak membuat perubahan ini, penjajaran konstruktif kita ini adalah antara perubahan yang boleh diubah, dan bilangan SLT kita juga adalah sepatutnya dia berkadar terus dengan pemberat hasil pembelajaran kita yang telah pun kita tetapkan dahulu. Jadi ini antara yang kita perlu tengok, dan saya ingin menariklah keputusan yang dibuat oleh pihak bahagian pengurusan kualiti BPQ untuk SLT ya, untuk perubahan SLT yang align dengan LO weightage ini, perubahan yang diberikan hanyalah 3% ya. Jadi kalau contoh di sini dikatakanlah ini adalah yang induk, maka perubahan yang dibenarkan adalah 3% daripada 66 jam ini ya. Dari segi assessment method, dia punya pemberatnya tidak berubah juga ya, pemberatnya tidak berubah kerana ia menyumbang kepada LO weightage ya. Cuma bentuk pentaksiran ini boleh diubah
bentuk pentaksiran diubah, kita menggantikan yang lain. Okey, pemberatan CLO berkaitan langsung dengan CLO, aktiviti PDP dan juga kepentingan kandungan untuk mencapai CLO tersebut. So dia melibatkan pelbagai bentuk pentaksiran yang berterusan, continuous assessment untuk penggradan bagi tugasan, kuis, ujian pertengahan semester dan juga peperiksaan akhir. Itu semua kita ambil kira, dan pemberatan ini bagi satu-satu kursus mestilah diperlakukan oleh jawatankuasa akademik. Yang paling kurang adalah di peringkat jabatan, di mana seminggu ataupun 2 minggu sebelum bermulanya sesi pengkuliahan, constructive alignment kita telah pun diluluskan di peringkat jabatan. Jadi perkara ini tidak boleh diubah. Seterusnya adalah jam pembelajaran pelajar ataupun SLT. SLT mengambil kira semua aktiviti pelajar sama ada pelajar itu perkara itu dilakukan secara face to face, bersemuka ataupun tidak bersemuka, non face to face, ataupun pembelajaran kendiri ataupun melibatkan pentaksiran dan juga masa-masa persediaan pelajar. Semua itu dikira dalam pengiraan SLT. Ya, okey. Berkaitan dengan pengiraan SLT ini, saya ingin menarik perhatian kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh MQA ini. Ya, dalam keadaan biasa, face to face, kuliah kita adalah 1 jam dan panduan persediaan pelajar adalah 1 hingga 2 jam untuk pelajar yang average, pelajar yang biasa, bukan pelajar yang sangat pandai ataupun pelajar yang lemah. Okey, jadi panduannya untuk diploma 1 jam pelaksanaan, 1 jam untuk persediaan. 1 jam untuk pelaksanaan untuk peringkat sarjana, 2 jam persediaan, dan untuk peringkat sarjana 1/3. Jadi ini adalah masa yang dicadangkan oleh MQA. Okey, sekiranya apa yang pentingnya saya merahkan kotak ini? Formula ini ataupun panduan ini boleh kita gunakan untuk pembelajaran secara sinkronis. Sekiranya kita menggunakan online learning, di mana sekiranya kita pertemuan dengan pelajar adalah 1 jam, sinkronis macam sekarang masa nyata, maka kita boleh merancang aktiviti persediaan pelajar di mana pelajar belajar apa yang kita sampaikan, kongsikan dengan mereka dalam masa sejam itu dengan 2 jam persediaan. Kita masih boleh menggunakan formula yang sama. Okey, itu adalah satu keadaan, dan satu lagi iaitu e-learning di mana implementation time tidak ada. Pensyarah tidak ada pada masa yang sama dengan pelajar, tetapi pelajar diberi ruang untuk mengikuti bahan-bahan yang telah pun diberikan kepada pelajar. Jadi di sini dicadangkan masanya adalah 3 jam. Tetapi 3 jam itu bagaimana? Apa yang kita perlu isi dengan 3 jam? Dan ini keadaannya adalah no face to face lah, no face to face, dan ia merujuk kepada asynchronous, tidak segera, tidak berada pada masa yang nyata, dan sesi ini adalah direkodkan. Kalau kita merujuk kepada beberapa panduan dan juga poster yang diedarkan oleh PPA pada minggu pertama PKP, dalam asynchronous ini kita memberikan panduan bagi 1 jam pembelajaran pelajar. Video yang direkodkan adalah 7 minit sekurang-kurangnya, 7 minit sekurang-kurangnya, dan 7 hingga 10 minit bagi 1 jam itu adalah satu masa yang baik, dan janganlah sampai 1 jam untuk kita rekod dan minta pelajar kita mengikuti bahan yang kita rekod, sebab bila kita menjalankan secara asynchronous, ia menggunakan instructional design yang melibatkan perlu ada preface kita ataupun introduction, kemudian bahan yang kita nak diberi, dan bahan yang nak diberi itu bukanlah satu yang percakapan biasa, tetapi ia memang melibatkan perkara yang sangat penting yang kita nak sampaikan kepada pelajar, dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti yang kita minta pelajar, di mana pelajar lepas contohnya mengikuti, lepas 3 minit mereka akan pause video kita dan menjalankan aktiviti. Lepas mereka menjalankan aktiviti mungkin 20-30 minit, mereka akan kembali, dia akan resume dia punya video dan mengikuti lagi 3 minit contohnya,
dan selepas itu melakukan refleksi dan sebagainya. Jadi itu adalah perjalanan yang dikatakan untuk 1 jam dan persediaan video 7 ataupun hingga 10 minit boleh diterima ya. Jadi yang lain-lain tu saya adalah perkara biasa yang kalau kita buat dan boleh lihat sendiri. Okay, seterusnya bagaimana hendak mengemaskini performa. Okey, untuk mengemaskini performa ini sebenarnya kalau kita melihat kepada perubahan yang dinyatakan, yang dibenarkan itu sebenarnya tidak ada perkara yang banyak kita perlu kemaskini performa kita. Dan kita boleh fokuskan kepada cara penyampaian kita dan juga assessment. Kenapa saya mengatakan begitu? Kerana peringkat awal pengiraan constructive alignment kita dah luluskan dah di peringkat jabatan ataupun program di awal semester dulu. Jadi CA kita sebenarnya kalau ikut dari segi jam tu semua adalah dah memang tepatlah jumlahnya. Cuma sekarang ni kita nak mengubah dari segi SLT. Kita nak membahagi-bahagi ataupun kita nak mengagihkan SLT kita supaya dia boleh mencapai constructive alignment yang telah pun kita tetapkan dahulu di peringkat awal semester. Okey, kalau kita lihat di sini, contoh yang saya berikan adalah contoh daripada minggu ke-6. Ya, iaitu bila kita bermulanya ataupun menyambung semester kita pada 3 bulan 6. So insya-Allah takvim kita tiada perubahan dan kita akan pelajar semester akan bermula 3 hari bulan 6. Jadi kalau ikut dulu ada kuliah dan juga ada praktikal, ya, saya bulatkan perubahan. Tetapi dalam proses ini yang berlaku dalam keadaan akan datang ini, contoh ini untuk merancang untuk tidak diadakan kuliah, tetapi ada di sini guided non face to face, maksudnya guided tidak bersemuka. Ada bimbingan tetapi tidak bersemuka. Bermaksud di sini pelajar diberi bahan iaitu pre-recorded version tadilah, ya, pre-recorded version, dan pelajar perlu melihatnya sendirilah dengan apa, menggunakan ratio tadi 1 jam 7 minit kita punya record, ya, ataupun video kita, bergantunglah video dan sebagainya untuk pelajar ikuti. So video ini bukan video yang biasa kita kata YouTube yang kita jumpa dan kita kata ini related dengan kuliah saya dan nak share. Itu adalah lebih kepada material yang kita share dengan pelajar, tetapi video ini memang concentrate untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah pun ditetapkan, ya. Dan ini 5 jam ini adalah masa yang diberikan untuk pelajar untuk membuat pembelajaran kendiri, sebab ada video yang ditunjukkan untuk menggantikan praktikal, ya. Jadi itu yang diambil kira lah, ya, dalam merancang untuk minggu yang ke-6. Okay, seterusnya saya highlight perkara-perkara yang kalau kata dia ulangan tu saya akan skip lah, ya. Jadi yang minggu ke-6, ke-7 ini saya ada dekat O di sini. Ya, okey. Yang ini adalah perancangannya adalah untuk dijalankan secara sinkronis. Ada isu lah sebenarnya bila kata lecture ini ramai melihat ia lebih kepada secara bersemuka, ya, face to face, tetapi dan dia bersifat kuliah, ya. Tetapi untuk online learning ini, O ni boleh diletakkan di sini, tapi face to face kita tu bukan dalam keadaan fizikal tapi dalam keadaan maya lah. So dia letak O di sana. So di sini akan ada sinkronus tetapi dibuat secara berasingan 2 kali, kan. Contohnya sebab mengambil kira pelajar tadi dia punya time span yang dia prefer adalah maksimum 1 jam. Jadi di situ kalau nak buat 2 jam tak boleh buat sekali. Ya, sebab kita tahu pelajar dah memang tak prefer masa tu, mungkin mereka pun tak larat nak duduk lama-lama, ya, macam is too much nak terima dalam keadaan mereka kena concentrate pada skrin. Ya, jadi kita kena ambil kira kalau kita nak buatlah secara sinkronis ini, dan kita pun melihat banyak berlaku dalam tempoh ini sebab semuanya try and error. Kalau anak-anak sekolah pun kalau sampai 2 jam duduk depan skrin mendengar, kita melihat bagaimana mereka penat, ya, dalam keadaan macam tu. Jadi samalah juga dengan pelajar kita. Jadi 2 jam di situ. So guided learning non face to face sama, tak ada perubahan. Kemudian dari segi independent learning ada perubahan di situlah, kerana macam saya sebutkan tadi, bila saya merancang untuk 1 jam synchronous, maka ada 2 jam yang saya perlu rancang untuk pelajar belajar sendiri, ya. Okey, jadi yang lain tu adalah perubahan yang saya telah
macam kes ni adalah sama sebagaimana saya tunjukkan tadi, sama juga dengan yang ini, di mana minggu ke-11 saya cadangkan untuk melaksanakan secara asynchronous, minggu 12 synchronous, dan most of the time adalah asynchronous. Namun begitu, ini adalah sebagai contoh kerana data sebenar keperluan pelajar masih lagi akan diproses, maka belum diperolehi, dan setelah mengetahui sebenarnya keadaan pelajar, keadaan ini ataupun performa ini akan diubah untuk yang betul lah ya. Jadi kalau ikut dummy yang dibuat ini, 96 jam masa yang sebelum ini ya, yang telah pun diluluskan pada awal semester, dan 97 jam cadangan untuk perubahan ini. Jadi ada perubahan SLT tapi tak banyak dan ia dibenarkan ya. Okey, seterusnya tentang pentaksiran. Untuk pentaksiran, kalau kita lihat di sini, semua yang bersifat face to face telah pun ditiadakan ya. Jadi ia semuanya dipindahkan kepada non face to face. Jadi non face to face ini bergantung sama ada kita nak buat online learning ataupun perlu dibuat secara remote learning. Jadi ini antara perkara yang perlu dilihat, kita perlu betul-betul fikirkan untuk kita merancang. Dan seterusnya untuk final exam digantikan dengan special project ataupun apalah lepas ni akan ditentukan, di mana tak ada face to face tapi ada non face to face. Jadi kalau ikut, ini adalah yang bulat itu adalah perubahan yang dibuat, tetapi SLT keseluruhannya adalah masih sama 120. Jadi ini adalah perubahan minimum yang kita buat ataupun yang minimum yang sebagaimana diperlukan. Namun begitu, kalaulah saya nak menarik perhatian tentang special project ini, dalam survey yang diedarkan, pelajar diberi 3 pilihan dan mereka pun boleh menyatakan cadangan. Namun begitu, special project dan juga open book test mendapat percentage yang tinggi ya, berbanding dengan mengekalkan final exam. Jadi preference student untuk special project dan juga open book test tu adalah tinggi. Jadi itu antara yang nanti bila dapat data result nanti bolehlah kita analyse untuk keperluan pelajar-pelajar kita ya. Masing-masing akan dapatlah pelajar-pelajar kita yang berada dalam kursus kita tersebut ya. Jadi ini adalah perubahan yang boleh dibuat dalam keadaan ketika ini, dan bila setelah pun mendapat endorsement daripada mesyuarat, maka kita bolehlah merancang untuk pembinaan bahan. Okey, bercakap tentang pembinaan bahan, saya nak merujuk kepada dokumen yang telah pun dikongsi oleh PPA. Yang ini dah lamalah ya, tentang blended learning, dan saya ucapkan tahniah kepada Fakulti Sains Matematik ya. Kalau tak salah saya memang 100% untuk undergraduate ya. Sebab dalam tempoh ini kita telah pun memasukkan maklumat khusus, telah pun memasukkan 7 bahan pengajaran, memasukkan 3 aktiviti dan juga 2 pentaksiran bagi setiap kursus ya. Jadi ini adalah untuk pembelajaran taadun sokongan ya, PTS 1732. Dan untuk makluman, saya just memberi makluman je lah ya, pembelajaran taadun gantian telah pun diluluskan. Namun begitu pelaksanaannya adalah pada semester A201, iaitu pengukuran untuk pencapaian pembelajaran taadun gantian ataupun PTG itu akan mula dibuat pengukuran dan pelaporannya pada semester akan datang. Namun begitu, sekiranya ada pensyarah-pensyarah yang nak menggunakan PTG dalam tempoh merancang PKP ini, tidak menjadi satu masalah ya, boleh je nak menggunakannya. Namun begitu dia punya kaedah pengiraannya adalah berbeza lah ya, adalah berbeza untuk PTG. Okey, seterusnya dokumen e-learning ya, poster e-learning yang PPA telah pun kongsikan dalam email kepada semua pensyarah pada minggu pertama PKP, di mana e-learning ini yang saya sebutkan tadi secara synchronous ataupun asynchronous. Dan bila kita nak menjalankan synchronous, adalah beberapa perkara yang mesti kita ikuti. Sebagaimana nombor 1, kita kenal pasti dulu platform yang kita nak gunakan. Jadi buat masa ini di PSI kita ada platform MyGuru, kita ada Google Classroom,
dan juga kita ada MS Teams ya. Dan kalau tak salah saya semalam pun ada email daripada fakulti tentang MS Teams untuk semua pensyarah FST ya, FSM ya. Jadi itu antara platform yang kita boleh gunakan dan ada banyak lagi platform sebenarnya. Dan seterusnya kita mestilah mengingatkan pelajar tentang kehadiran. Namun begitu bila kita menjalankan online learning ini ada flexibility di situ. Kita tidak boleh mengharapkan kehadiran 100% ya dalam synchronous punya sesi sebab kita sebagaimana kita maklum ada isu signal, mungkin ada isu pelajar tak ada data dan sebagainya. Jadi ada banyak ya kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Dan yang ketiga adalah kita menetapkan hasil pembelajaran kita sebagaimana kita telah pun tentukan dalam performa, kemudian menjalankan aktiviti e-learning, membuat pentaksiran dan seterusnya adalah menjalankan refleksi selepas tamat kuliah. Jadi ataupun setiap sesi. Ini adalah sangat penting kerana dalam keadaan sekarang ini adalah sebenarnya kalau kita tengok ikut model assure lah sebenarnya pembinaan ini. Namun begitu sebagai pensyarah ataupun orang yang mempraktikkannya, kita perlu melakukan satu refleksi yang berterusan. Tambahan pula ini adalah satu fenomena baru ataupun new normal kepada kita. Walaupun sebelum ini kita telah melaksanakan online learning, tapi pada ketika ini online learning kita ini sangat berbeza di mana locality ya ataupun geografi pelajar kita adalah di merata-rata tempat ya. Jadi ada banyak isu yang akan timbul lah berbanding dengan online yang biasa ya. Gunakanlah ya apa hasil refleksi yang kita dapat itu dalam untuk kita merancang penambahbaikan yang akan kita lakukan semasa membuat pemantauan minggu ke-8 dan juga semasa menulis laporan KLOM ya. Okey, asynchronous iaitu bukan masa nyata, kita buat pre-recorded version di mana dia perlu mengikuti semua langkah-langkah dalam synchronous. Semua bahan-bahan kita rekodkan dulu dan letakkan dalam platform. Kemudian ini satu perkara yang mesti kita ingat, bila kita nak berkongsi pre-recorded version, semua bahan-bahan kita itu mestilah dapat memudahkan pelajar kita untuk dimuat turun. Ya, dicadangkan semua saiz yang lebih daripada 25 MB ya dapat di sama ada kita kecilkan fail ataupun kita pecah-pecahkan fail tersebut ya.